Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengenalan. Apa itu bahagia? Kebahagiaan merupakan impian bagi setiap manusia. Apabila seseorang itu terasa bahagia, kita boleh lihat daripada riak wajah, tingkah laku dan juga personaliti mereka. Namun begitu, manusia ini diciptakan dengan perasaan dan juga cara hidup yang berbeza-beza. Kerana itulah, bahagia itu tidak dapat didefinisikan dengan spesifik. Kerana setiap kebahagiaan itu dirasai oleh pelbagai jenis individu. Boleh dikatakan bahawa definisi bahagia itu bergantung kepada individu tersebut. Bagaimana mereka merasakan bahagia dalam hidup mereka. Seterusnya ialah latar belakang kajian. Kajian kami membincangkan bahagia menurut kacamata Aristotle. Siapakah Aristotle? Aristotle merupakan falsafah Yunani yang namanya tidak asing lagi diperkatakan. Aristotle juga seorang pakar dalam pelbagai bidang semasa zaman klasik di Yunani purba. Yang lebih terkenal lagi, Aristotle ini juga diajar oleh Plato, iaitu pengasas Lyceum, sekolah falsafah peripatetik. Seterusnya ialah persoalan kajian. Kajian ini meninjau tentang apakah pandangan kebahagiaan menurut Aristotle. Kajian ini juga menyoal tentang bagaimana hidup ini menjadi satu tujuan bagi Aristotle. Seterusnya ialah objektif kajian. Dalam kajian ini, kami telah mendapati dua objektif kajian yang dapat dihuraikan. Yang pertama ialah mengenal pasti pandangan kebahagiaan menurut Aristotle. Yang kedua ialah menjelaskan tujuan hidup Aristotle. Seterusnya ialah skop kajian. Kajian yang dijalankan ialah untuk mengenal pasti kebahagiaan menurut Aristotle dengan cara mengkaji di sumber perpustakaan dan juga dalam jurnal dan juga artikel-artikel di internet. Saya Nuri Izzati binti Ibrahim, nombor matrik 1212772. Kajian lepas telah dijalankan berkaitan tentang kebahagiaan yang dicari serta kajian tentang tujuan hidup dalam pelbagai aspek. Terdapat pelbagai pendapat dan pandangan berkaitan dengan konsep berkenaan. Kebahagiaan adalah kesenangan dan ketenteraman hidup lahir dan batin yang meliputi keberuntungan dan kemujuran. Untuk mengetahui bagaimana konsep bahagia dan cara mencapainya menurut pemikiran Al-Ghazali. Kajian berkaitan kebahagiaan menurut Hujjatul Islam Al-Ghazali mewujudkan konsep dan kebahagiaan dengan cara menekankan pentingnya arti mengenal kepada Allah. Selain itu, berkaitan dengan kajian tentang tujuan hidup, penampilan beberapa tokoh yang membahas pelbagai aspek permasalahan hidup manusia hari-hari. Falsafah sejati tidak akan asing lagi daripada membincangkan masalah hidup manusia. Berasas daripada kehidupan dan membantu memperbaiki kehidupan, cara hidup dan menyemak apakah tujuan hidup. Pengkaji menggunakan beberapa metodologi untuk menyelesaikan tugas ini. Pengkaji menggunakan kaedah perpustakaan dan sumber rujukan daripada internet untuk mendapatkan maklumat kajian ini. Yang pertama ialah kaedah perpustakaan. Kaedah penyelidikan kepustakaan atau dikenali sebagai library research merupakan kaedah yang biasa digunakan untuk mendapatkan data dan bukti kajian. Pengkaji juga mencari bahan rujukan berkaitan konsep kebahagiaan melalui buku-buku, jurnal, artikel dan sebagainya untuk mendapatkan maklumat dengan lebih tepat dan terperinci. Kaedah yang kedua pula ialah kaedah internet. Kaedah internet yang diguna untuk mengukuhkan lagi kesahihan dan kebolehpercayaan data yang diperolehi. Pengkaji melayari internet bagi mendapatkan data tambahan yang sesuai. Malahan, pengkaji memilih maklumat yang diperoleh melalui laman web yang boleh dipercayai ketulinan maklumat serta meletakkan senarai rujukan yang diperoleh. Definisi dan konsep kebahagiaan menurut Aristotle. Pengenalan. Bab ini dihasilkan untuk meninjau tentang definisi dan konsep kebahagiaan menurut Aristotle. Definisi bahagia. Kebahagiaan merupakan tajuk utama yang dibicarakan dalam semua agama dan sistem etika. Pembincangan kebahagiaan tidak sama bagi semua sistem pemikiran, sama ada di dalam sistem etika falsafah Yunani klasik ataupun Islam. Pembincangan tersebut berdasarkan titik tolak dari persoalan apakah tujuan akhir dalam kehidupan manusia. Konsep bahagia.
Kebahagiaan yang dimaksudkan bukan hanya kepada perasaan subjektif seperti sedih atau gembira sebagai aspek emosional, melainkan lebih kepada objektif yang terlibat dalam perkembangan seluruh aspek kemanusiaan terhadap individu dari segi moral, sosial, emosional dan rohani. Aristoteles menganggap bahawa kebahagiaan berkait rapat dengan tingkah laku yang baik, manakala golongan epikureanisme dan sinikisme pula menganggap keseronokan punca kebahagiaan. Perbincangan kebahagiaan oleh Aristoteles boleh dikatakan sebagai kemuncak dan pelengkap bagi perbincangan kebahagiaan Yunani klasik. Ini kerana Aristoteles merupakan seorang ahli Yunani klasik yang membincangkan mengenai kebahagiaan secara lengkap dan sistematik dalam tulisannya iaitu Nicomachean Ethics. Seterusnya, saya akan membentangkan tentang latar belakang Aristoteles dari segi biografi, pendidikan dan cara pemikiran Aristoteles. Aristoteles merupakan ahli falsafah dan polimatik pada zaman Yunani kuno yang dilahirkan pada 322 sebelum Masihi di Stagira, Macedonia, Yunani Utara dan meninggal pada tahun 384 sebelum Masihi. Aristoteles merupakan tokoh yang mempelajari hampir semua bidang termasuk subjek zoologi, metafizik, puisi, muzik, teater, psikologi, ekonomi dan linguistik. Beliau juga merupakan anak didik kepada ahli falsafah bernama Plato di Athens. Bahkan beliau juga pernah berkhidmat sebagai tutor kepada Alexander the Great, pemimpin Macedonia. Aristoteles juga telah mendirikan sebuah sekolah yang dinamakan sebagai Legion atau Lyceum di Athens. Disebabkan Aristoteles berasal daripada keluarga berada, maka beliau telah mendapat pendidikan awal dengan mempelajari subjek kesusasteraan dan gimnastik. Lalu beliau juga pernah mendapat didikan daripada gurunya Plato. Walaupun Aristoteles dikatakan merupakan anak didik Plato, namun kaedah pemikiran mereka kebanyakannya tidak sama sekali. Pada pendapat Aristoteles, kekayaan, kemuliaan dan kesenangan material bukanlah erti kebahagiaan yang sebenar. Setiap orang yang hidup di muka bumi ini pastinya mempunyai tujuan hidup masing-masing, sama ada bersifat sementara atau kekal. Menurut Aristoteles, tujuan hidup manusia yang tertinggi adalah tujuan untuk mencapai kebahagiaan. Meskipun telah banyak perbincangan mengenai kebahagiaan, pendapat Aristoteles merupakan detik kemuncak bagi semua ahli falsafah Yunani klasik. Istilah kebahagiaan yang disebut pada zaman Yunani klasik adalah eudaimonia, manakala ahli falsafah yang mengkaji tentangnya digelar sebagai eudaimonistik. Pada pandangan Aristoteles, jika terdapat tujuan akhir yang patut dipilih oleh semua manusia, maka kebahagiaanlah merupakan tujuan yang paling akhir. Menurut Aristoteles, tujuan itu terbahagi kepada 3. Pertama, tujuan yang dipilih disebabkan tujuan tertentu seperti kesihatan. Kedua, tujuan yang dipilih asbab keinginan sendiri. Dan akhir sekali, tujuan yang dipilih asbab mengimpikan kebahagiaan. Aristoteles tidak pernah bersetuju jika ada yang menyatakan bahawa politik dan kekayaan dapat dijadikan sebagai matlamat utama manusia di dalam kehidupan. Kesimpulannya, Aristoteles berpendapat bahawa tujuan hidup manusia itu hanyalah kepada kebahagiaan atau eudaimonia. Pendapat Aristoteles tentang kebahagiaan dalam hidup di dunia moden. Aristoteles mempercayai bahawa kita hanya boleh mencapai kebahagiaan dengan melakukan kebaikan. Jikalau kita menggunakan pandangan Aristoteles di dunia moden, beliau menyarankan kita menghabiskan masa dengan hiburan, wang, percutian, telefon bimbit dan menumpukan lebih banyak masa untuk meningkatkan ilmu pengetahuan. Aristoteles dan kebahagiaan. Teori kebahagiaan. Falsafah asal Yunani ini menyatakan definisi bahagia kepada 2 perkara iaitu yang pertama, hedonia, kebahagiaan yang berpunca daripada perkara yang menyenangkan, perasaan yang hadir saat kita melakukan perkara yang kita suka, merealisasikan impian dan mencintai diri sendiri. Yang kedua, eudaimonia, berkait rapat dengan melaksanakan tanggungjawab, menjaga kebajikan orang lain dan menjalani kehidupan mengikut idealisme. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Nurul Anissa binti Asmirani, nombor matrik 1212775. Seterusnya kita akan bincangkan bab 5 iaitu kesimpulan. Kebahagiaan merupakan salah satu tujuan utama di dalam kehidupan dan pandangan mengenai kebahagiaan adalah berbeza bagi setiap tokoh falsafah Yunani klasik maupun Islam.
Kebahagiaan ditafsirkan sebagai keadilan, keseronokan, kesihatan, kekayaan, pangkat, politik dan tingkah laku yang baik oleh tokoh-tokoh falsafah tersebut. Namun begitu, pemikiran Aristotle dirasakan paling wajar dan lengkap kerana menitik beratkan tingkah laku yang mementingkan kebaikan. Hal ini kerana pemikiran beliau sejajar dengan pegangan Islam yang mementingkan keseimbangan moral dalam aspek kehidupan. Aristotle turut mengaitkan kesederhanaan dengan tingkah laku yang baik yang merupakan matlamat menuju kebahagiaan dan menolak pendapat yang menyatakan bahawa pencapaian politik dan kekayaan mampu membawa kebahagiaan. Aristotle turut menyimpulkan bahawa di dalam kehidupan manusia itu, antara pilihan paling akhir yang patut ditentukan adalah tujuan utama hidup mereka, disebabkan banyaknya tujuan yang utama dan perlu dikaitkan dengan kebaikan yang jelas dan nyata, kerana jika tidak, manusia akan hanyut dengan kemewahan dan kesenangan yang mereka perolehi. Seterusnya, cadangan dalam mencari kebahagiaan. Yang pertama, mencari sumber kebahagiaan mengikut logik dan bukan hanya emosi. Yang kedua, bersyukur dengan segala kemudahan dan kesenangan yang diperolehi supaya tidak timbul perasaan tamak dan ketidakpuasan. Yang ketiga, mengubah cara hidup yang lebih positif kerana minda yang sihat akan menyerlahkan perasaan yang positif. Yang keempat, bergaul dengan persekitaran yang positif dan sentiasa berkata yang baik-baik. Dan yang kelima, memperbanyakkan membantu dan ringan tulang kepada orang lain.